Jadi dalam video sebelum ni ada yang bertanya, boleh tak buat video pasal macam mana nak buat center lock untuk unlock bonet belakang. Jadi kali ni aku nak tunjukkan basic kalau korang nak buat unlock bonet dari belakang menggunakan center lock. Jadi dalam video ni korang akan tengok posisi center lock untuk iswara airbag. Tapi basic daripada video ni korang boleh gunakan untuk buat kat kereta lain yang tak ada center lock yang menggunakan remote lah. Jadi aku tunjukkan. Jadi asas pertama adalah korang kena buka cover bonet belakang. Biasanya plastik lah, macam kancil besi. Jadi apa-apa pun kita buka dulu cover belakang. Biasanya kalau sedan dia tak ada cover, jadi dia lagi mudah lah nak buat kerja. Jadi untuk hatchback, aerobag yang jenis bonet sekali dengan cermin macam ni, memang memerlukan kita buka dulu cover yang menutup semua wiring dan bahagian lock belakang. Ok, jom. Ok, sekarang ni kita dah buka cover belakang. Jadi macam korang boleh tengok, macam bonet aku ni memang ada banyak wiring disebabkan dekat bahagian bonet ni saja aku ada banyak kamera. Sebagai contoh korang boleh tengok kamera reverse dengan kamera recording, dan ada beberapa wiring yang lain lah. Jadi aku akan beritahu langkah-langkah yang korang kena buat untuk mula nak buat center lock untuk penarik bonet. Jadi perkara pertama adalah korang kena ada center lock. Lepas tu batang rod dia yang biasanya korang akan dapat bila beli sekali. Customnya adalah korang kena pilih satu tempat di mana korang kena letak center lock korang ni yang bersesuaian dengan posisi untuk tarik lock di dekat sini. Jadi macam aku pilih dekat sini sebab aku dah buat banyak testimoni dan memang posisi ni yang paling senang lah center lock ni nak buat kerja untuk tarik. Jadi pada asalnya center lock ni aku letak dekat dalam, bahagian dalam sini. Macam korang boleh tengok ada banyak kesan tebuk dekat sini. Kira pada asalnya aku letak center lock dekat bahagian dalam sini. Dalam sini, tapi sejak aku pakai plate holder sagan neck, di mana plate holder ni ada lampu reverse dekat sini. Jadi ruang untuk letak center lock ni dah tak ada. Memang dah penuh dah ni macam korang tengok. Jadi aku terpaksa letak dekat luar. Jadi mesti ada yang bertanya kenapa aku tak letak dekat sini je. Kira aku letakkan batang rod, center lock dan ikat dengan lock dekat sini macam korang tengok. Jadi antara alasan kenapa aku tak buat dekat situ sebab aku pernah buat testimoni di mana center lock ni ada masanya dia tak dapat tarik lock ni disebabkan kekuatan spring lock apabila lock ni dah di lock dengan tengah release macam sekarang ni adalah berbeza. Jadi aku tunjuk. Okay, macam sekarang ni tengah unlock. Jadi korang boleh tengok dia punya tarik tu lembut, tak ada halangan. Bila lock ni dalam posisi lock, ok, macam korang boleh tengok dah dalam posisi lock. Jadi batang rod ni akan jadi keras dan perlukan daya yang lagi tinggi untuk tarik lock ni. Jadi aku pernah letak center lock ni dekat posisi ni. Jadi memang ada masanya dia boleh tarik, ada masanya tak. Macam korang tengok sendiri, batang lock ni pun kena guna tenaga yang kuat sikit untuk unlock. Kalau berbanding dekat posisi sini, aku buat balik. Ok, macam kalau posisi sini center lock akan tarik, mudah je, tak perlu tenaga yang banyak. Ok, aku akan tunjukkan kat korang kat mana aku sangkutkan batang rod ni dekat lock ni. Jadi kita akan buka dulu. Ok, macam korang boleh tengok, aku letakkan dekat batang ni, batang besi ni.
Disebabkan bila secara mekanikalnya, bila kunci dia tarik, lock dekat sini akan menekan besi panjang ni, dan secara automatik dia akan releasekan lock dekat sini. Jadi situasi sama juga akan kita gunakan dekat center lock ni, di mana apabila kita tekan remote atau button, maka center lock ni akan menarik. Kira kalau ni dah terlekat, nanti dia akan tarik, automatic release lock ni. Jadi aku tunjuk secara mekanikal pak. Okay, sekarang kita dah lock balik. Jadi aku tunjukkan kalau katakan center lock ni tarik besi ni, jadi kita ke arah kiri, maka dia akan release. Maka kita akan guna teori yang sama lah. Kira dengan kata lain, macam aku akan tebuk lubang kecil supaya ngam-ngam dengan besi rod ni. Dan seterusnya kita akan posisikan center lock ni dekat laluan yang takkan sangkut dekat mana-mana lah. Center lock ni sebenarnya ikut kepada kreativiti korang nak letak kat mana, asalkan laluan besi untuk penarik bonnet lock ni tak terganggu, tak tergesel ke apa, supaya lancar je, tak perlu nak maintenance banyak kali. Jadi seterusnya bila korang dah jumpa posisi untuk letakkan besi rod ni dekat lock korang, maka korang pasang balik lock. Okay, kita pasangkan balik. Jadi aku nak tunjukkan macam mana korang nak marking lubang untuk drill. Okey, macam contohnya kalau macam aku gunakan besi macam dalam video ni. Lebih kepada aku ikatkan center lock ni dekat besi ni, dan besi ni pula akan ikat ke body. Tapi untuk case macam body kereta lain, mungkin kancil ke atau apa-apa je keadaan lain yang mungkin memerlukan center lock ni simpan kat dalam, jadi marking diperlukan untuk buat lubang untuk ikat skru dekat sini. Jadi antara cara yang aku boleh kongsi adalah korang gunakan sebagai contoh ni. Jadi korang letakkan dekat posisi lubang skru dan korang cucuk je dengan apa-apa dekat sini, pen ke, screwdriver ke. Dan seterusnya bila korang dah nampak lubang marking, korang acukan dekat mana-mana tempat yang korang nak buat lubang skru, dan korang drill. Dan seterusnya korang bolehlah ikat center lock kat tempat yang korang dah marking. Dan macam yang korang boleh tengok sekarang ni, ni adalah posisi yang aku dapat. Marking lebih kurang area kawasan sini. Okey, langkah terakhir lepas korang dah dapat posisi untuk tarik lock dengan posisi untuk center lock, jadi kita ke bahagian yang paling susah, iaitu kita nak tarik wiring. Okey, macam kereta aerobag ni, dia punya satu masalah adalah dia punya longkang untuk wiring terlampau panjang. Jadi macam aku gunakan besi yang tak mudah lentur, macam penarik bonet. Macam aku pernah tukar penarik bonet depan yang dah lusuh, jadi aku gunakan besi tu. Jadi macam aku gunakan penarik bonet yang dah digunakan ni. Macam korang boleh tengok, sebab besi dia jenis tak boleh lentur, jadi dia takkan sangkut lah bila korang lalukan dekat bahagian lubang sini. Dan besi ni akan ikut je laluan longkang bonet ni tanpa dia tersangkut, terpusing-pusing ke. Sebab selalunya kalau macam kita guna tali ke besi dawai, dia akan tersangkut bila kita dah lalukan, mungkin akan tersangkut kat tengah jalan. Macam ini aku guna, alhamdulillah lah, dah memudahkan kerja aku. Dia akan lalu je dekat keseluruhan bonet sampailah pergi ke lubang wiring dia. Dan bila korang dah selesai, maka macam biru ni akan pergi ke grounding. Macam korang tengok, aku dah tarik ke grounding. Dan hijau ni adalah positif. Kira wire hijau ni akan pergi ke remote bonnet punya positif. Dan satu lagi positif untuk switch bonnet ni. Macam korang boleh dengar. Jadi itulah sedikit penerangan macam mana korang nak buat unlock bonnet secara elektronik, dengan kata lain menggunakan center lock. Memang aku buat projek ni pun sebab nak memudahkan daripada kita nak capai kunci untuk buka bonnet melalui sini, ataupun terpaksa tarik twill dekat kursi driver.
Jadi mungkin macam video alam sebelum ni, aku buat semua projek ni sebab in case kita terlampau banyak barang yang tengah pegang, seperti barang dapur dan sebagainya. Dan contoh-contoh ni lah yang akan membantu perjalanan harian kita, supaya kita boleh hidup dalam keadaan teknologi keyless. Okey, sampai di sini saja video untuk kali ni. Semoga korang dapat ilmu yang baru. Jadi apa yang aku boleh katakan, korang punya posisi center lock ni bergantung ke atas kreativiti korang. Korang nak sorok ke, nak terdedah macam ni ke, terpulang. Cuma korang ikutlah basic ni untuk buat satu standard bonnet center lock. Okey, ciao.